Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini ingin membentangkan tentang pengajian Malaysia kod DUA 20062. Okey, ahli keluarga kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama iaitu Muhammad Amir Syami bin Abdul Aziz. Yang kedua iaitu saya Muhammad Hakimi bin Zainuddin. Dan yang ketiga iaitu Syahid Naifuddin bin Syahrizan. Okey, pada bahagian yang pertama iaitu abstrak. Di sini, kajian ini menekankan betapa pentingnya rukun negara kepada masyarakat Malaysia yang terkenal dengan kepelbagaian etnik yang telah wujud sebelum negara ini mencapai kemerdekaan lagi. 3 kaum terbesar di semenanjung tanah Melayu iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Okay, next. Okey, pada bahagian pendahuluan, kekuatan negara Malaysia yang berpunca hasil kemerdekaan yang telah kita capai pada tahun 1997. Hasil kerjasama yang padu antara kaum Melayu, Cina dan India. Rukun negara menjadi panduan dan pegangan negara yang menyatupadukan rakyat dengan menyuarakan tanggapan, kepercayaan dan keazaman rakyat mengenai bangsa Malaysia. Rukun negara yang diperkenalkan semenjak peristiwa 13 Mei berpunca daripada sikap prasangka dan diskriminasi kaum yang menunjukkan komposisi tanah Melayu ketika itu mempunyai pelbagai kaum dan latar belakang namun tiada pengikat ataupun panduan yang boleh menunjukkan antara satu sama lain. Masalah kajian. Next slide. Masalah pertama yang ingin diketahui, apakah yang perlu kerajaan lakukan untuk mengembalikan roh rukun negara ke dalam seluruh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia kini leka mengikuti budaya dan amalan negara di sebelah barat. Negara saya pernah mengatakan rukun negara adalah satu panduan atau kompas rakyat Malaysia tidak kira kaum ataupun agama. Apabila rukun negara diwujudkan, saya mengambil kesempatan membuat rujukan daripada laporan media surat khabar kerana sangat tertarik dengan falsafah kebangsaan itu. Next slide. Persoalan yang kedua ialah bagaimanakah kerajaan Malaysia hendak mengekalkan perlembagaan Malaysia agar tidak dilanggar sendiri oleh rakyat Malaysia. Kerajaan Malaysia perlu menjadi lebih tegas pada siapa yang melanggar undang-undang. Misalnya perkara 5.1 Perlembagaan Persekutuan menuntukkan tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilututkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika dipraktikkan, setiap warga negara bukan sahaja boleh menggunakan jenayah kejam tapi menaikkan sifat kasih sayang sesama kita. Next slide. Persoalan ketiga perlu kaji dan kajian ini adalah bagaimana penjagaan hendak mengelakkan daripada fahaman Islam liberal dan gerakan LGBTQ daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pengertian Islam liberal adalah merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang syariat Islam asli. Antara agenda golongan ini adalah untuk memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan yang mentarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan oleh mereka. Next slide. Metodologi kajian. Antara metod yang kita gunakan dalam kajian ini ialah menggunakan sumber carian internet. Kedua ialah keratan akhbar. Yang ketiga ialah jurnal yang bertajuk memperkukuhkan ketahanan negara daripada Abdul Rahman Abdul Aziz. Next slide. Okey, skop kajian. Kajian ini mempunyai beberapa skop penting iaitu tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan rukun negara dalam memastikan perpaduan serta integrasi nasional agar dapat dicapai dalam sesebuah negara yang merdeka. Skop tahap pemahaman, kami memilih untuk membuat pengajian mengenai cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam usaha untuk memperkukuhkan keberkesanan rukun negara. Skop kajian kedua adalah skop penghayatan, di mana kami membuat kajian untuk melihat tahap penghayatan masyarakat terhadap rukun negara. Skop tahap kajian ketiga adalah pengamalan rukun negara. Kajian ini menumpukan kepada kepentingan amalan rukun negara terhadap masyarakat. Okey, kajian literature. Penting untuk semua rakyat khususnya pelajar yang akan memimpin generasi yang akan datang memahami, menghayati dan mengamalkan cita-cita rukun negara. Hal ini kerana terdapat beberapa kesan buruk yang boleh berlaku kepada masyarakat jika mereka tidak mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Terdapat banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh media mengenai keperluan serta kepentingan memasukkan rukun negara ke perlembagaan persekutuan kita. Kepentingan rukun negara dalam hal ini agar negara ini mampu memastikan tingkah laku rakyat dapat mematuhi undang-undang di tengah-tengah masyarakat yang berbilang kaum dan budaya negara. Penubuhan Majlis Gerakan
negara pada tahun 1969 bertujuan untuk menangani permasalahan yang timbul ekoran tercetusnya tragedi 13 Mei 1969. Di bawah dasar pecah dan perintah kerajaan kolonial Inggeris, tiga kumpulan etnik yang terdiri daripada orang Melayu, Cina dan India ini telah dipisahkan dari segi tempat tinggal dan pekerjaan. Setiap masyarakat Malaysia hendaklah menjadikan rukun negara sebagai asas perpaduan hidup bermasyarakat di negara ini. Okey, yang seterusnya dalam pembahagian bab. Okey, next. Pada bab 1, kita telah membuat pengenalan dan penjelasan perkara asas tentang kajian iaitu kajian rukun negara. Yang seterusnya kami menggabungkan perkara penting dalam kajian seperti objektif kajian, skop kajian dan lain-lain lagi. Bahan rujukan yang kami gunakan ialah laman sesawang dan bacaan. Okey, untuk bab kedua, kami menguraikan objektif, sebab dan faktor kajian. Seterusnya, kami membincangkan isu rukun negara terhadap masyarakat berbilang kaum. Kesimpulan berkaitan hasil yang telah dilakukan oleh Almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang telah mengisytiharkan rukun negara pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 untuk seterusnya, kepentingan kajian. Okey, di sini kami dapat lihat semangat perpaduan boleh diterapkan sekiranya semua masyarakat berbilang kaum mengamalkan kesemua prinsip rukun negara. Rukun negara dapat memperkukuhkan lagi perpaduan kaum yang terbentuk selama ini untuk mengelakkan berlakunya peristiwa hitam yang terpalit dalam sejarah negara iaitu pada 13 Mei 1969. Oleh itu, kesemua perlu bersatu padu untuk bersama dalam memperkukuhkan hubungan antara kaum. Okey, next. Okey, bab 2. Pengenalan konsensus dan kesatuan yang menandakan kewujudan kesatuan hati adalah asas keharmonian bermasyarakat. Sebaliknya, perpecahan dan pergolakan memaksa individu masyarakat untuk terus-menerus berhadapan dengan pelbagai bentuk tarikan. Rukun negara ialah falsafah kebangsaan Malaysia yang pertama kali diumumkan pada 13 Ogos 1970. Mentadbiran negara kita telah menjadikan rukun negara sebagai falsafah, etika dan ideologi negara. Setiap rakyat harus mempunyai pemahaman asas tentang sejarah penubuhan matlamat serta visi yang ingin dicapai dan nilai rukun negara yang membentuk kepribadian yang utuh. Pentingnya menghormati rukun negara supaya dapat melahirkan individu yang taat beragama dan mengikuti undang-undang negara. Okay. Keberkesanan rukun negara dalam memperkukuhkan kedaulatan negara. 5 prinsip yang terdapat dalam rukun negara seharusnya menjadi panduan kepada warga negara dalam memupuk budi dan kualiti dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Keluhuran perlembagaan adalah sumber tertinggi perundangan negara dan rakyat mesti menerima, mematuhi dan mempertahankannya. Rakyat negara juga merupakan konsep kebangsaan yang dikongsi oleh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Kerajaan telah memulakan kempen penghayatan rukun negara bagi mengingatkan rakyat tentang nilai rukun negara agar ia terus terpelihara. Seluruh rakyat harus sedar dan ingat akan kepentingan rukun negara itu sesuatu perkara yang penting dalam konteks hidup bermasyarakat agar perpecahan kaum tidak berlaku di Malaysia. Next. Okey, seterusnya menjelaskan pemahaman, penghayatan dan pengamalan rukun negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey. Rukun negara perlu diaplikasikan dalam jiwa pelusuk setiap rakyat Malaysia. Definisi rukun negara mungkin hanya difahami sedikit saja oleh rakyat Malaysia, namun bukan keseluruhannya. Prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan ini agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia. Seterusnya, prinsip rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan dan kesetiaan beraja dan negara. Ini adalah kerana negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Yang ketiga, menekankan perlunya rakyat Malaysia mematuhi, menerima dan mempertahankan keluruhan dan kemuliaan perlembagaan negara. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menyatakan tentang undang-undang dan akta yang perlu dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa ada berat sebelah. Rukun negara yang kelima, iaitu yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan, menunjuk sikap rakyat Malaysia sendiri yang mempunyai sasar diri yang baik dan terpuji. Kesemua prinsip rukun negara ini banyak mengajar kita tentang adab, tata susila yang baik jika diamalkan oleh rakyat Malaysia. Okay, next. Ini adalah langkah-langkah menegakkan penghayatan prinsip rukun negara.
kerajaan mestilah mengawal negara daripada berlakunya perkara yang buruk dan perlulah kerajaan menjadikan watak yang patut dicontoh oleh rakyat biasa. Kerajaan boleh mengambil pendekatan dengan menganjurkan program yang bertemakan rukun negara bagi memastikan rakyat sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen kesedaran yang bertujuan untuk menyembah prinsip rukun negara dalam diri setiap individu. Wakil rakyat perlu mengambil sikap serius dalam mempromosikan hasrat dan prinsip rukun negara. Mereka mesti berazam untuk memelihara cara hidup demokrasi dengan menjunjung keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Next slide. Media massa juga amat penting bagi menyebarkan kepentingan rukun negara dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Media massa atau lebih khusus lagi akhbar yang berbahasa Melayu telah membangkitkan semangat melawan penjajah pada zaman ketika dahulu. Media massa bercetak seperti akhbar atau majalah yang boleh menerbitkan artikel tentang kepentingan menghayati prinsip rukun negara. Penghayatan rukun negara boleh dilaksanakan di tempat di mana rakyat Malaysia yang sedang menjalani sesi pembelajaran sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di IPT. Tujuannya adalah untuk memastikan warga pendidik, khususnya para pelajar, dapat memahami dan menghormati prinsip rukun negara. Semua aktiviti ini boleh dilaksanakan secara dalam talian. Kesimpulannya, next. Perpaduan kaum adalah matlamat dan tujuan penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuk dalam Malaysia. Prinsip rukun negara diwujudkan hasil daripada peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Mengamalkan isi yang tersurat maupun tersirat dalam rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, menghibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Negara ini memerlukan anak muda yang tidak senang untuk diganggu oleh provokasi perkauman agar kita dapat memberi perhatian kepada usaha untuk menjadikan rakyat dan membangunkan negara dengan semangat jati diri yang kuat dan kental. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disampaikan kembali melalui Gazeta Malaysia sebagaimana yang disyariatkan oleh kerajaan. Masyarakat juga perlu mengetahui, menghayati, malah mengamalkan prinsip yang tersedia dalam rukun negara ini agar bertambah cinta akan negara. Masyarakat Malaysia perlulah saling menekankan penghayatan prinsip negara antara satu sama lain agar semua mengetahui tentang prinsip yang menyatukan kita selama ini. Okey, yang terakhir sekali iaitu penutup. Kesimpulan keseluruhan. Perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh kesemua negara, termasuk Malaysia. Hubungan Malaysia menjadi lebih rapat sekiranya mengamalkan hukum prinsip rukun negara dalam jiwa setiap rakyat. Oleh itu, rakyat perlu bersyukur dengan keamanan dan perpaduan yang telah kita capai selama ini. Melalui perpaduan, akan dapat membantu negara kita mempertingkatkan dan mempergiatkan lagi pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang bersifat liberal dan demokratik. Okey, kesimpulan yang boleh saya simpulkan untuk keseluruhan bahagian ini, betapa pentingnya rakyat Malaysia untuk mengamalkan prinsip rukun negara agar kita semua dapat hidup dalam keadaan aman dan dapat memperukuhkan lagi hubungan antara kaum. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.